Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika anda sudah jika anda belum tonton ya penjelasan saya berhubung dengan 3 perkara yang amat luar biasa, janggal dan pelik berhubung dengan pelepasan Zaid Hamidi, anda boleh rujuk live yang saya buat sebentar tadi. Dalam live ini saya hanya hendak bertumpu kepada satu kenyataan yang telah dibuat oleh Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri. Jadi Saifuddin Nasution merujuk kepada pelepasan Zaid Hamidi tanpa dibebaskan, telah membuat satu kenyataan dan memberitahu seperti mana yang dilaporkan oleh Malaysia Kini, dan dia memberitahu bahawa ini adalah keputusan mahkamah pertama ya, dan kedua dia beritahu ini lebih kurang sama prosesnya seperti dalam kes Muhyiddin Yassin yang baru-baru ni dilepas dan dibebaskan atas 4 pertuduhan rasuah. Okey. Jadi pertama, terlebih dahulu saya ingin memberitahu sejelas-jelas mungkin bahawa kenyataan Saifuddin Nasution ni secara efektifnya adalah satu pembohongan kepada rakyat Malaysia. Sama ada dia secara sengaja berbohong ataupun dia keliru ataupun dia diberi maklumat salah, itu saya tidak tahu, tetapi secara efektifnya ia boleh ditafsirkan sebagai satu pembohongan. Ini kerana pertamanya, walaupun secara dasar mahkamah memutuskan untuk menerima permohonan pendakwaan untuk melepas Zaid Hamidi tanpa dibebaskan dalam kes akal budi, tetapi ianya lebih kepada satu keputusan akademik atau satu keputusan yang memang mahkamah kena buat, tidak kira mahkamah hendak atau tidak, tetapi kerana wajib dibuat selepas ianya diputuskan oleh Peguam Negara bahawa Zaid Hamidi, representasi yang diberikan telah diterima oleh pejabat Peguam Negara, dan dengan itu Jabatan Peguam Negara memberitahu bahawa Zaid harus dilepas tanpa dibebaskan. So ini lebih kepada keputusan Peguam Negara, bukannya keputusan mahkamah. Mahkamah hanya memutuskan berdasarkan apa yang mahkamah wajib buat setelah Peguam Negara sendiri memutuskan untuk melepaskan Zaid Hamidi tanpa dibebaskan. So itu pertama. So Saifuddin Nasution seharusnya memberitahu rakyat Peguam Negara mana yang buat keputusan ni, kerana kita tahu, setakat yang kita tahu, Peguam Negara bercuti dari 1 September. Jadi mengapa diumumkan sekarang dalam pada dia bercuti, dan belum lagi ada Peguam Negara baru secara rasmi ya. So ini sebenarnya yang Saifuddin perlu jelaskan. So saya nak jelaskan sekali lagi, ini keputusan Peguam Negara dan mahkamah terpaksa putuskan untuk menerima permohonan pendakwaan kerana Peguam Negara berkuasa berbuat demikian. Jadi sama ada adil atau tidak ianya dilakukan pada tahap pembelaan, itu anda kena rujuk live yang saya buat tadi. Baik, kejanggalan kedua ataupun pembohongan kedua secara efektif ya, pembohongan secara efektif yang kedua oleh Saifuddin Nasution ialah dengan mengatakan ianya sama dengan kes Muhyiddin. Ianya tidak sama. Dalam kes ini Peguam Negara yang putuskan secara janggal ya dan pelik, kerana ianya diputuskan dalam fasa pembelaan. Pertama kali dalam sejarah ini tidak harus berlaku. Sesuatu yang pelik, sesuatu yang janggal di bawah pentadbiran ini telah berlaku. Ya, mahkamah dah putuskan ada kes prima facie, maknanya ada bukti, pendakwaan sudah buktikan ada kes. Ya, mahkamah pun dah setuju dengan pendakwaan dan putuskan ada kes prima facie dan Zaid perlu bela diri. Ya, jadi seharusnya bukan Zaid dilepaskan. Kalau ada bukti baru dan sebagainya, ianya semua dilakukan dalam fasa pembelaan. Jika perlu siasatan lanjut, mahkamah boleh beri ruang kepada SPRM untuk lakukan siasatan lanjut, bukan lepaskan Zaid. Kerana jika lepaskan Zaid, esok pendakwaan hendak bawa balik kes, dia perlu mula sekali dari awal. Jadi tak masuk akal. Dia perlu mula balik dari awal. Ya, dan buktikan sekali lagi kepada mahkamah bahawa ada kes prima facie. Jadi tak masuk akal. Tak pernah berlaku. Ini janggal. Ini ganjil. Ya, dan sesuatu yang
tidak kena, ya. Okey, so itu adalah keputusan peguam negara. Dalam kes Muhyiddin berbeza. Kes Muhyiddin belum pun pendakwaan memulakan penghujahan, memanggil saksi, ya, perbicaraan penuh belum bermula, tapi Muhyiddin sudah masukkan satu permohonan, ya, dan akhirnya disebabkan permohonan ini akhirnya diputuskan bahawa kes itu tidak ada asas, ya, kes itu tidak ada asas, kes itu cacat, ya, dan kes itu sebenarnya tidak harus dibawa ke mahkamah. Jadi belum mula apa-apa lagi. Jadi mahkamah dah putuskan berdasarkan permohonan Muhyiddin bahawa tidak ada kes. Jadi Muhyiddin dilepas dan dibebaskan, kes belum bermula. Itu betul. Dari sudut perundangan tidak ada apa-apa yang janggal, tidak ada apa-apa yang ganjil, ya. Dan ini anda boleh tafsirkan sebagai bukti bahawa Muhyiddin telah difitnah oleh pihak-pihak tertentu, termasuk Anwar Ibrahim. Dalam kes Zahid, anda tidak boleh kata keputusan ini membuktikan Zahid telah difitnah, kerana mahkamah sendiri sudah putuskan bahawa ada kes prima facie. Jadi Saifuddin berbohong, ya. Dan sekarang mereka cuba lakukan sedemikian supaya memberitahu, kalau Muhyiddin boleh, kenapa Zahid tak boleh, ya. Ini secara tidak langsung apa yang saya dapat daripada kenyataan Saifuddin lah. Ini tak betul. Kes Saifuddin, kes Zahid berbeza. Mahkamah dah putuskan ada kes prima facie, ya. Dalam kes Muhyiddin belum lagi pendakwaan buktikan atau tampilkan saksi buat apa-apa, belum lagi, perbicaraan penuh belum bermula, tetapi Muhyiddin sudah mohon dari mahkamah. Mahkamah timbang permohonan itu dan dapati kes itu cacat. Jadi Muhyiddin dilepas dan dibebaskan. So ini adalah dua kes berbeza. Mesej saya kepada Saifuddin, ya, anda adalah menteri. Pentadbiran ni janganlah buat penipuan, kenyataan-kenyataan yang tidak masuk akal yang mengelirukan rakyat, ya. Sepatutnya pentadbiran membuat kenyataan yang tepat dan betul, bukannya berpolitik untuk mengelirukan rakyat, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam Kuasa Ketiga.